Sejarah baru tercipta di negara kita apabila Datuk Seri Najib Razak menjadi bekas Perdana Menteri yang pertama dimasukkan ke penjara akibat jenayah yang dilakukannya. Sebenarnya keputusan ini bukanlah satu kejutan memandangkan ia sudah di peringkat Mahkamah Persekutuan setelah beliau kalah dalam rayuannya 2 kali sebelum itu. Bagi yang tidak mengikuti rapat kes ini, Datuk Seri Najib didapati bersalah atas dakwaan terhadap 7 kesalahan jenayah iaitu 3 tuduhan pecah amanah Seksyen 409 Kanun Keseksaan, 3 tuduhan pengubahan wang haram Akta Amla 2001 dan 1 tuduhan penyalahgunaan kuasa Akta SPRM 2009 dalam kes SRC International. Pada Julai 2020, Datuk Seri Najib didapati bersalah atas 7 tuduhan tersebut dan dikenakan hukuman penjara 12 tahun berserta denda RM210 juta. Kemudian beliau membuat rayuan terhadap keputusan tersebut, tetapi pada Disember 2021, Najib didapati bersalah oleh panel 3 hakim Mahkamah Rayuan dan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta dikekalkan. Di peringkat Mahkamah Persekutuan, Datuk Seri Najib sekali lagi tewas dengan keputusan sebulat suara 5-0. Dengan sabitan ini, Datuk Seri Najib secara automatiknya akan hilang kerusi MP Pekan dalam tempoh 14 hari setelah dijatuhkan hukuman. Apabila perkara ini terjadi, rata-rata peminat Datuk Seri Najib akan membincangkan tentang kemungkinan untuk Datuk Seri Najib memohon pengampunan diraja agar pemimpin kesayangan mereka itu boleh dikeluarkan dari penjara walaupun sudah disabitkan kesalahan di peringkat Mahkamah Persekutuan. Kebanyakan daripada kita pertama kali mendengar mengenai istilah pengampunan diraja beberapa tahun yang lalu apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim diberikan pengampunan diraja setelah kemenangan Pakatan Harapan dalam kempen pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Namun, apakah sebenarnya pengampunan diraja? Adakah ianya mudah diperolehi? Apakah prosedurnya? Siapakah yang berhak dan mempunyai kuasa untuk memberikan pengampunan diraja? Kuasa pengampunan ini bukanlah satu perkara yang baru, sebaliknya telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dan Undang-Undang Tubuh Negeri atau Perlembagaan Negeri. Di negara kita, kuasa pengampunan dinyatakan dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 42 yang memberikan kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum bagi kesalahan-kesalahan yang dibicarakan di Mahkamah Tentera dan kesalahan-kesalahan di wilayah-wilayah persekutuan. Raja-raja dan Yang di-Pertuan Negeri di negeri pula diberikan kuasa pengampunan bagi kesalahan yang dilakukan di negeri masing-masing, tidak termasuk kesalahan yang dibicarakan di Mahkamah Tentera. Perkara 42. Walaupun asalnya kuasa pengampunan ini ialah kuasa budi bicara institusi beraja, Perkara 42-4-A, Perlembagaan Persekutuan meletakkan syarat bahawa kuasa pengampunan itu hendaklah dijalankan mengikut nasihat Lembaga Pengampunan. Lembaga Pengampunan bagi wilayah-wilayah persekutuan sebagaimana diperuntukkan dalam Perkara 42-5 dibaca secara bersama dengan Perkara 42-11. Itu terdiri daripada Peguam Negara Persekutuan, Menteri yang bertanggungjawab bagi wilayah persekutuan dan tidak lebih daripada 3 orang anggota lain dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Mengikut Perkara 42-8, mesyuarat Lembaga Pengampunan hendaklah bermesyuarat dengan dipengerusikan oleh Yang di-Pertuan Agong. Perkara 42-9 pula menyatakan bahawa sebelum memberikan nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong, Lembaga Pengampunan hendaklah menimbangkan apa-apa pendapat yang mungkin diberikan Peguam Negara mengenai perkara itu. Pada peringkat negeri, peruntukan berkaitan kuasa pengampunan yang dilaksanakan oleh raja-raja tertakluk kepada Perkara 42 Perlembagaan Persekutuan. Seseorang yang ingin mendapatkan pengampunan diraja perlu mengikuti prosedur-prosedur tertentu yang telah ditetapkan seperti yang berikut. Pertama, hantar petisyen atau rayuan kepada Lembaga Pengampunan menerusi Mahkamah Tinggi oleh wakil atau pesalah. 2. Lembaga Pengampunan akan mengadakan mesyuarat. Ahli Lembaga Pengampunan terdiri daripada Yang di-Pertuan Agong iaitu pengerusi, Peguam Negara atau Negeri, Menteri yang menjaga hal ehwal negeri berkenaan dan 3 ahli yang dilantik. 3. Keputusan setuju atau tidak setuju. 4. Sekiranya keputusan tidak setuju, kembali ke proses nombor 1. 5. Sekiranya keputusan setuju, maka pesalah akan dibebaskan dan diampunkan. 6.
proses pentadbiran di peringkat penjara oleh peguam yang mewakili bersalah. Untuk makluman juga, tiada tempoh atau prosedur lain selepas mendapat pengampunan dan keputusan lembaga pengampunan tidak boleh dicabar. Bersalah yang dibebaskan melalui lembaga pengampunan dianggap seperti tidak pernah membuat kesalahan sebelum ini kerana setiap rekod kesalahan akan dipadam. Sekian, terima kasih.